Okay, hai semua. Kita bertemu lagi dalam video kali ini. Hari ini saya nak komen tentang suatu pernyataan daripada seorang Sifu Hartanah. Dia kata apa? Haram membeli rumah kos rendah dengan tujuan pelaburan. Anda setuju dengan pernyataan ini? Kalau sebenarnya saya tak berapa nak setuju lah. Jadi saya akan sebutkan mengapa saya tak bersetuju dengan pandangan Sifu Hartanah ni. Kalau kita lihat sebelum ini, beberapa bulan yang lalu terdapat komentar di dalam internet yang menunjukkan bahawa golongan yang membeli rumah kos rendah kemudian menjual dengan harga 200,000 lebih, mereka ni adalah golongan kapitalis, golongan yang mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Okey, jadi kalau kita lihat rumah kos rendah ni rumah yang macam mana? Kalau di negeri Selangor ni, rumah yang kita sebutkan kelas A, B, C, D. A ni untuk orang yang betul-betul susah. Rumah yang berharga 42,000 sahaja. Kalau di KL pula, mereka ada rumah PPR, Projek Perumahan Rakyat. Jadinya kalau yang rumah PPR ni tak semua orang dapat. Dia ada golongan-golongan tertentulah orang yang betul-betul susah. Dan di rumah PPR ni juga bukan semuanya orang yang membeli. Daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, ada juga yang mereka ni tak mampu lalu mereka menyewa tiap-tiap bulan. Okey, jadi kalau kita lihat ada satu keluarga ni lah yang saya kenali, yang mana mereka dulu duduk di kawasan Setinggan. Kemudian apabila kerajaan ambil alih kawasan tu tadi nak buat sekarang ni ada di Bangsa South. Ada bangunan saya tak ingat. Bangunan yang besar lah. Kalau tuan-tuan lihat, dia berdekatan dengan Masjid Rahah. Kemudian apabila kerajaan ambil, kerajaan memberi tawaran kepada mereka untuk memiliki projek perumahan rakyat. Jadi mereka ni adik-beradik semuanya diberikan. Setiap orang, saya tak ingat berapa orang adik-beradik, mereka ni diberikan lah. Jadinya mak ayah dia satu rumah, kemudian adik-beradik dia, setiap orang tadi dapat satu rumah di kawasan tu jugalah, di kawasan Pantai Dalam. Ini satu untuk mereka yang setinggan. Kemudian dia golongan yang lain pula yang betul-betul miskin, dan mereka mendapat tawaran daripada pihak kerajaan untuk memiliki rumah tersebut. Macam saya sebut tadi, sama ada dia nak menyewa, kalau dia mampu dia buat loan, kemudian dia boleh terus beli. Yang menyewa ni pun sampai satu masa sekiranya dia ada kemampuan lah untuk buat loan dan boleh lulus, jadinya rumah tu dia boleh memilikinya. Jadi apa yang sebut tadi, di Kuala Lumpur golongan yang miskin dan mereka ada syarat-syarat tertentu yang mana mereka akan diberikan rumah-rumah tersebut. Kemudian kita lihat pula di negeri Selangor, syarat untuk memiliki rumah kos rendah, kalau bujang, orang yang bergaji 3,000. Kalau orang yang berkahwin, isi keluarga, mesti 5,000. Tak kira lah dua-dua bekerja, tapi gaji mereka mesti lebih rendah daripada 5,000. Jadi rumah kos rendah ni harganya sangat rendah. Kalau di BKL tadi rumahnya 35,000 saja. Kita tidak cerita rumah yang zaman dahulu kala kan, mungkin 5,000, 7,000 saja. Tapi sekarang ni harga 35,000 di KL. Kemudian di Selangor, rumah yang saya sebut tadi A, harga 42,000. Ada rumah landed dan ada rumah flat, rumah high rise lah, rumah tinggi. Kalau kita lihat siapa yang layak untuk beli rumah kos rendah? Tuan-tuan fikir, siapa yang layak? Sebenarnya kita semua, rakyat Malaysia semua layak. Kalau saya pun, tapi sebab sekarang dah beli rumah dah, so saya tak layak lah untuk beli rumah kos rendah. Tapi kalau nak ikutkan, lepas saya habis belajar, saya tak ada kerja, kemudian saya bekerja, gaji 1,200, kemudian saya bekerja lagi 1,800. Jadinya ketika itu, kalau saya memohon, memang saya layak untuk dapat. Tapi masa saya bergaji 1,200, 1,800, kemudian gaji meningkat menjadi 3,000. Kemudian bila dah berkahwin, gaji jadi mungkin 4,000 lebih 5,000, pun saya tak beli juga rumah kos rendah. Jadi nak salahkan siapa macam tu? Pada saya, setiap orang mempunyai peluang untuk memiliki rumah kos rendah. Tapi kita kadang-kadang kita tak selesa nak duduk rumah kos rendah. Mungkin disebabkan banyak yang jenis walk up kan, jenis naik tangga, ataupun kawasannya mungkin kita tengok nanti akan jadi begini kan, tak berapa sesuai untuk ni. Jadi bergantung kepada keadaan kita. Pada ketika itu kita merasakan tak sesuai, kita nak beli rumah yang medium cost terus. Itu adalah rezeki kita, alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang tak mampu, yang mana mereka ni kurang bernasib baik daripada kita, mereka boleh beli rumah kos rendah. Macam saya sebut tadi, semua orang berpeluang. Cuma ada yang rebut, ada yang tidak. Sebab itu kalau saya sentiasa suggest kepada adik-beradik ataupun kenalan-kenalan saya yang mana belum pernah memiliki rumah, yang baru fresh graduate, yang baru gajinya tak lebih 3,000 kalau bujang, dan kalau dah berkahwin tak melebihi
melebihi 5,000. Saya sarankan, saya akan cakap baik korang carilah rumah Selangorku ke rumah apa ke, tolonglah cari sebarang rumah. Yang penting korang kena ada rumah dahulu. Jangan cari kereta besar-besar, carilah rumah dahulu. Ada yang dengar, alhamdulillah, mereka terus tempah, mereka cari di laman web, kemudian mereka terus book lah di sana. Jadinya ada yang kata ada pandangan masing-masing, kemudian dia tetap juga nak membeli kereta pulang. Tapi apapun, pada saya, kita tak boleh menyalahkan orang lain. Untunglah dia boleh beli rumah kos rendah, aku tak boleh. Sebenarnya setiap kita ada peluang. Sanggup tak sanggup sahaja nak menunggu giliran. Kalau di Selangor ni, seluruh daerah negeri Selangor ada projek kos rendah. Nak tak nak sahaja. Jadi apabila kita tak dapat beli rumah kos rendah, apabila orang jual rumah kos rendah yang dia beli dengan harga RM42,000, kemudian dia jual dengan harga RM120,000, RM200,000, jangan salahkan orang lain, kita salahkan diri kita. Antara benda yang perlu kita tahu juga adalah DEB, Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru ni adalah untuk apa? Untuk memajukan, menaikkan taraf ekonomi siapa? Bumi Putra. Bumi Putra tu kita, tuan-tuan. Bumi Putra adalah mereka yang paling ramai di Malaysia. Dan bila bilangan kita ramai, yang miskin pun ramai. Jadi kita semua berpeluang untuk dapat rumah kos rendah. Jadi saya pula berpandangan bahawa rumah kos rendah ini adalah satu cara kerajaan nak menaikkan ekonomi kita. Contohlah, kita beli rumah harga RM40,000, kemudian kita jual dengan harga RM200,000. Kita boleh untung RM160,000. Dengan RM160,000 itulah kita boleh naikkan taraf kita. Jangan joli dengan duit yang kita jual rumah kos rendah tu tadi, kita buat sesuatu yang lain. Kita boleh beli dengan duit itu tadi rumah yang lebih besar, medium cost pula selepas itu. Maknanya taraf hidup kita semakin tinggi. Tak adalah orang tadi nak tinggal di rumah kos rendah daripada dia bujang, kahwin, ada anak, sehinggalah ada cucu cicit nak tinggal di rumah kos rendah. Kalau kita ni lah antara orang yang pandai mencari peluang, kita akan beli dahulu rumah kos rendah, kemudian kita naikkan taraf kehidupan kita, kita jual, kita beli rumah di tempat yang lain. Kita beri peluang pula pada orang lain untuk memiliki rumah kos rendah. Okey, macam mana tuan-tuan? Sesuai ke nak buat pelaburan? Rumah kos rendah lah rumah yang pertama anda perlu miliki. Mungkin ada orang beli rumah memang untuk tinggal, lama-lama pastinya dia nak mencari rumah yang lebih. Jaranglah manusia ini hanya berada di rumah keadaan yang sedemikian sampailah bila-bila. Jarang tuan-tuan. Bila dah sampai satu tahap, dia akan nak mencari rumah yang lebih besar, persekitaran yang lebih sesuai untuk anak dia. Lalu dia jual rumah dia. Secara tak langsung, rumah yang kita beli pada asalnya untuk duduk, kini dia telah menjadi satu pelaburan. Pelaburan pasif lah. Walaupun sebenarnya bukanlah niat kita nak melabur kan. Tetapi itulah dia hasilnya, boleh kita memegang sedikit duit untuk memperbaiki keadaan hidup kita. Jadi salahkah kalau kita nak beli rumah kos rendah untuk pelaburan? Jadi pada saya tak salah. Kalau anda yang tak dapat nak beli rumah kos rendah, jangan salahkan orang lain, sebab pada saya kita semua berpeluang, cumanya kita tidak rebut peluang tersebut. Okeylah, macam mana penerangan saya? Anda bersetuju? Kalau tak bersetuju, tuliskan di ruangan komen. Kalau anda bersetuju, sila tekan like dan subscribe channel ini. Tekan di bawah. Okey, bye. Jumpa lagi.